Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Baiklah, kita kembali dalam PDPR kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar berkaitan topik saya dan keluarga. Apa khabar semuanya? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat dan bersedia untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas, cikgu mahu murid-murid sediakan bahan berikut. Yang pertama, cikgu mahu murid-murid sediakan alat tulis. Yang kedua, cikgu mahukan buku teks sejarah tahun 4. Yang ketiga, perlukan komputer. Dan yang keempat, cikgu perlukan buku tulis. Baiklah, pada hari ini kamu akan pelajari tentang dua perkara. Yang pertama, perkembangan diri mengikut garis masa. Dan yang kedua, kepentingan akhlak mulia demi keluarga yang harmoni. Okey, kamu tengok gambar daripada baby kepada kanak-kanak kepada besar tu, itu melambangkan pembesaran ataupun perkembangan. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan diri saya. Okey, cikgu bagi contoh kat bawah ni. Perkembangan diri boleh digambarkan dalam bentuk garis masa. Okey, bentuk garis masa ni ialah secara kronologi dan berfasa ataupun berperingkat. Okey, kita mulakan pada tahun 2011. Kalau kita tengok pada jangka masa kamu. Pada 2011, saya contoh cikgu bagi, saya dilahirkan pada 12 Februari 2011. Kemudian kamu pada 2017 akan bermulanya sesi persekolahan sebagai murid 6 tahun. Kemudian 2018 sebagai murid darjah 1, 2019 murid darjah 2 dan 2020 murid berumur 9 tahun tetapi belajar di rumah. Okey, ini antara perkembangan diri. Baiklah, apakah kegunaan garis masa macam tadi? Cikgu cakap garis masa ni ada secara berkronologi atau berfasa kan? Okey, apa kegunaan garis masa ni? Okey, garis masa perlu dicatat untuk melihat perkembangan diri dan peristiwa sejarah. Dan garis masa ini juga boleh disimpan sebagai kenangan. Contoh, kalau kita nak buat garis masa ni bukan hanya kepada perkembangan diri. Contoh, kalau kamu nak buat garis masa kehidupan kucing saya, atau garis masa kehidupan ibu saya, atau garis masa pekerjaan bapa saya. Jadi semua ni kita boleh menggunakan garis masa di mana ia disusun secara kronologi ataupun secara berperingkat. Faham tak? Okey, cikgu tahu anak-anak cikgu semua pandai. Jadi semua faham bagaimana penggunaan garis masa ni. Okey, cuma pada aktiviti 1, cikgu nak kamu semua bina peta titi. Ingat lagi tak peta titi? Okey, peta titi ni kejap lagi cikgu tunjuk contoh. Okey, cikgu nak kamu bina peta titi berkaitan perkembangan diri kamu dalam buku nota dan tangkap gambar dan hantarkan peta titi ini di Telegram macam biasa. Okey, tengok gambar yang cikgu bagi ni, slide ni. Okey, ini adalah contoh cikgu peta titi, adanya tahun dan peristiwa bawah tu. So kamu buatlah secara peta titi. Ia adalah salah satu contoh garis masa juga. Okey, kalau kamu rasa macam cikgu garis masa saya sikit je lah, tak apa, boleh je buat. Okey, kalau kamu anak seorang ke apa, kamu boleh je garis masa. Mungkin pada 2011 kamu muda tahun 1, ibu kamu menghadiahkan kamu dengan beg sekolah baru. Itu pun boleh juga. Okey, tahukah kamu akhlak mulia ni sangat penting untuk didik dan dipupuk sejak kecil, supaya yang pertama dapat eratkan keakraban, yang kedua mewujudkan keluarga yang lebih bahagia, yang ketiga supaya dapat berkasih sayang antara ahli keluarga, dan yang keempat supaya kita saling menghormati antara ahli keluarga. Okey, tengok aktiviti 2 yang cikgu beri pada kamu. Okey, tengok dalam gambar pertama ada family keluarga yang makan-makan bersama. Gambar yang kedua, keluarga yang bermain di taman bersama-sama. Okey, jadi kalau kamu tengok ni, bagaimana pada pendapat kamu, bagaimana aktiviti dalam gambar pertama dan gambar yang kedua ini boleh mewujudkan hubungan kekeluargaan yang harmoni? Okey, cikgu nak kamu tuliskan karangan pendek yang kurang dari 50 patah perkataan tentang bagaimana perkaitan dua gambar ni dapat membina keluarga yang harmoni, dan hantarkan karangan kamu di Telegram. Okey, cikgu nak semua latihan yang cikgu berikan tu kamu gunakan kreativiti kamu untuk mewarna, menghias. Sebab itu kan tentang perkembangan diri kamu. Jadi buat secantik yang boleh.
Okey, jadi itu saja kita punya PDPR pada hari ini, kita punya kelas pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Cikgu harap kamu semua boleh menyelesaikan tugasan yang cikgu berikan sebelum kita mulakan sesi persekolahan kita pada minggu hadapan secara bersemuka. Sekian, terima kasih.